Kerajaan sedar bahawa sebilangan besar Bumiputera masih lagi berpendapatan rendah dan miskin berbanding etnik lain. Jurang pendapatan penengah antara Bumiputera dan kaum Cina semakin melebar, iaitu 4 kali ganda pada tahun 2019 berbanding 1989. Saya memberi jaminan bahawa agenda Bumiputera akan terus diperkasa dan tidak akan diabaikan. Ini sebagaimana termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan hak dan keistimewaan pada orang Melayu dan anak negeri, iaitu pribumi Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Hasrat kerajaan adalah untuk mencapai pembangunan sosioekonomi yang lebih adil, saksama dan inklusif selaras dengan semangat keluarga Malaysia. Agenda ini akan diterap dalam pelaksanaan semua dasar bagi memastikan ia menjadi komponen yang diberi keutamaan pada segenap peringkat dan aspek pembangunan. Semua pihak, termasuk pihak kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan atau GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan sektor swasta akan bersama-sama dalam menjayakan agenda ini. Bagi meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam aktiviti ekonomi, akses dan peluang pendidikan serta pembangunan modal insan termasuk HUFAS akan diperkukuh antaranya melalui inisiatif berikut. Yang pertama, latihan dalam bidang teknikal dan profesional supaya menjadi pakar dalam pelbagai bidang dan kemahiran untuk kerjaya masa hadapan seperti penganalisis dan saintis data serta pakar data raya. Daya tahan dan kemampanan perniagaan Bumiputera akan dipertingkatkan lagi bagi mencapai sasaran 15% sumbangan PMKS Bumiputera kepada KDN pada tahun 2025. Pencapaian ini akan disokong melalui penyediaan pembiayaan dan pelaksanaan program baru termasuk dana kemakmuran Bumiputera untuk syarikat Bumiputera, skim pembiayaan kontrak ekspres di bawah MARA untuk kontraktor Bumiputera dan penyertaan lebih ramai usahawan Bumiputera mencuburi bidang ekonomi digital serta industri yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi. Bagi meningkatkan kejayaan Bumiputera, dasar pelaksanaan kota pemilikan kediaman Bumiputera akan diperkukuh melalui kerjasama yang lebih erat antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Selain daripada itu, bantuan keuangan, bimbingan dan pementoran oleh institusi keuangan akan diperluaskan bagi menyokong usahawan Bumiputera. Sebagai inisiatif untuk mengembang lagi ekonomi Islam, konsep wakaf akan diperluas sebagai strategi mempelbagaikan sumber keuangan untuk membiayai perniagaan dan meningkatkan ekuiti Bumiputera. Dalam hubungan ini, lebih banyak instrumen wakaf akan diperkenalkan termasuk mewujudkan satu dana wakaf di peringkat nasional bagi menggemeling lebih banyak sumber untuk keusahawanan dan membiayai program pembangunan sosioekonomi. Pelan induk wakaf nasional akan diwujudkan bagi memastikan pengurusan wakaf yang lebih cekap. Tuan Yang di-Pertua, pemilikan ekuiti korporat Bumiputera masih belum mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30%. Pada hari ini saya ingin berkongsi status pemilikan ekuiti sektor korporat berasaskan nilai pasaran tahun 2019 seperti berikut. Pegangan Bumiputera hanya mencapai 17.2%. Bukan Bumiputera 25%. Pegangan asing 45.5% dan nomini 12.3%.
Bagi memastikan pemilikan ekuiti Bumiputera yang mampan, kerangka jaringan keselamatan ekuiti akan diperkenalkan supaya penjualan saham atau syarikat Bumiputera hanya ditawarkan dan dijualkan kepada konsortium, syarikat atau individu Bumiputera yang lain. Di samping itu, pegangan dan pelupusan pemilikan oleh syarikat Bumiputera akan dikawal selia oleh kementerian dan agensi berkaitan selaku pengawal selia sektor. Dalam usaha menyelaras semua inisiatif ini, bahagian kemakmuran Bumiputera dengan mandat dan fungsi yang lebih jelas akan diwujudkan semula melalui penugasan semula pegawai di setiap kementerian dan agensi kerajaan. Langkah ini adalah bagi menambah baik tadbir urus pelaksanaan agenda Bumiputera. Satu rangka kerja tindakan pembangunan Bumiputera akan diumumkan pada penghujung tahun ini. Ia memperincikan beberapa inisiatif utama dalam merealisasikan aspirasi bagi meningkatkan status sosioekonomi Bumiputera.